Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Sidik Studio hari ini akan terus membawa anda merentas masa, menyaksikan perjalanan 10 sahabat yang dijamin syurga. Pertemuan kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua kisah tentang seorang sahabat yang digelar Al-Faruq, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab dilahirkan pada tahun ke-13 selepas tahun gajah. Nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qub bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau berasal dari Bani Adi. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail merupakan seorang yang berwatak kasar dan keras. Adapun datuknya Nufail bin Abdul Uzza ialah seorang yang begitu dihormati di kalangan Quraisy. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Sifat dan ciri fizikalnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mewarisi sifat kasar dan keras dari ayahnya. Beliau tidak pernah merasa takut kepada sesiapa pun dan tekad dalam melakukan sesetengah perkara yang sukar bagi orang lain. Oleh itu, orang-orang Quraisy takut untuk mencabarnya beradu kekuatan dan mereka akan cuba mengelak untuk mewujudkan perbalahan dengannya. Dari segi fizikalnya pula, beliau memiliki wajah yang tampan, berjambang, berkulit putih kemerah-merahan, memiliki kaki dan tangan yang berotot, berbadan tegap, berbidang sasa dan bertubuh tinggi. Cara berjalannya sangat cepat, suaranya pula kuat dan percakapannya dapat didengari dengan jelas sekali. Ketika zaman Jahiliyah, Sayyidina Umar membesar dalam didikan yang keras tetapi terpelajar. Sejak kecil, beliau diasuh supaya hidup dengan lasak dan sama sekali tidak dimanjakan. Beliau juga disuruh ayahnya mengembala unta miliknya. Namun begitu, Sayyidina Umar Al-Khattab termasuk dalam kalangan kanak-kanak Quraisy yang pandai membaca dan menulis. Ini kerana bapanya juga menekankan soal pendidikan secara tegas. Apabila meningkat remaja, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi seorang yang memiliki pelbagai kebolehan. Beliau hebat bermain pelbagai sukan masyarakat Arab Quraisy, pandai bermain gusti dan cekap menunggang kuda. Di samping itu, beliau sangat pintar dan cerdas dalam mencipta syair-syair Arab serta dapat mendendangkannya dengan baik sekali. Beliau juga terkenal mahir dalam sejarah Arab. Disebabkan sikap kerasnya itu, Sayyidina Umar Al-Khattab ialah seorang yang berpegang kepada apa yang diyakini benar dan tidak mudah berubah pendirian. Disebabkan itu, beliau orang yang kuat menentang Islam kerana meyakini kehadiran Islam mengubah dan menghancurkan sistem politik, budaya dan sosial masyarakat Arab Quraisy. Benarkah Sayyidina Umar Al-Khattab membunuh anaknya di zaman Jahiliyah? Kisah yang diriwayatkan bahawa beliau membunuh anaknya adalah tidak benar dan bercanggah dengan riwayat hidupnya. Adat menanam anak-anak perempuan ini bukanlah diamalkan oleh sukunya, yakni Bani Adi, dan terutama dalam keturunannya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Fatimah binti Al-Khattab ialah adik perempuannya masih hidup hingga dewasa, sedangkan ayahnya seorang yang berwatak keras dan kasar. Yang kedua, Sayyidatina Hafsah merupakan anak sulungnya dan masih hidup sehingga usia tuanya. Di sini jelas bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab tidak melakukan adat jahiliyah ini. Tambahan pula, tiada sumber-sumber yang sahih mengaitkan tentang hal ini. Sayyidina Umar memeluk Islam.
Sebelum memeluk Islam, beliau terkenal sebagai seorang yang sangat memusuhi Islam. Beliau telah menyahut cabaran untuk membunuh Rasulullah SAW. Beliau telah mendapat tahu yang Rasulullah SAW di Darul Arqam bersama dengan para sahabat yang tidak berhijrah ke Habsyah. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan beberapa orang kaum muslimin yang lain. Ketika di dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah di kaki Bukit Safa. Nu'aim telah pun memeluk Islam namun menyembunyikannya dari pengetahuan Sayyidina Umar. Nu'aim bin Abdullah cuba untuk menghalang Sayyidina Umar dari membunuh Rasulullah SAW, namun setelah berbincang dengan lebih lanjut, ternyata keislamannya hampir dihidu oleh Sayyidina Umar. Ini menyebabkan Sayyidina Umar mahu membunuhnya. Maka Nu'aim pun memberitahu rahsia keislaman adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan Sa'id bin Zaid suaminya. Tanpa berlengah lagi, Sayyidina Umar mengubah haluannya terus menuju ke rumah adiknya Fatimah binti Al-Khattab. Ketika itu Fatimah dan Sa'id sedang belajar membaca Al-Quran dari Khabbab bin Al-Arat. Setibanya di situ, beliau terdengar bacaan Al-Quran, lalu beliau terus mengetuk pintu dengan kuat sekali. Menyadari hal itu, mereka bertiga pun ketakutan. Khabbab bin Al-Arat pun terus bersembunyi di satu sudut dan terus sorok. Fatimah pula menyorokkan lembaran Al-Quran di dalam bajunya, manakala Sa'id bin Zaid membuka pintu bagi menghadapi Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar masuk ke dalam rumah, beliau bertanyakan tentang apa yang didengarinya tadi. Fatimah menjawab yang tiada apa yang didengarinya tadi. Sayyidina Umar pun menyambung kata-katanya dan menyatakan bahawa adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Lantas, beliau pun terus memukul Sa'id. Fatimah pun terus melindungi suaminya dari dipukul, namun Fatimah pula terus dipukul sehingga wajahnya luka. Lantas, Fatimah pun berterus terang akan keislaman mereka berdua. Melihat keadaan itu, hati Sayyidina Umar pun tersentuh dan di sudut hatinya beliau berasa takjub dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar pun meminta kepada adiknya agar diberikan apa yang dibacakannya tadi. Fatimah berasa bimbang sekiranya Sayyidina Umar akan merampasnya, namun Sayyidina Umar berjanji akan memulangkannya semula. Fatimah pun menyuruhnya mandi, maka setelah Sayyidina Umar mandi, adiknya pun menyerahkan lembaran itu. Lalu Sayyidina Umar pun membaca ayat-ayat yang tercatat pada lembaran tersebut, iaitu surah Taha ayat 1 hingga 14. Setelah membaca ayat-ayat itu, hatinya berdebar-debar dan tubuhnya menggigil serta meyakini bahawa ayat-ayat itu sememangnya wahyu dari Allah SWT. Melihat hati Sayyidina Umar menjadi lunak, Khabbab bin Al-Arat pun keluar dari tempat persembunyiannya. Beliau terus memberitahu akan doa baginda SAW bahawa akan mulianya Islam ini dengan keislaman salah seorang dari dua Umar, yakni Umar Al-Khattab atau Amru bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Ternyata yang lebih Allah cintai ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun menuju ke Darul Arqam untuk memeluk Islam. Beliau pun mengetuk pintu, akan tetapi tiada sesiapa yang berani membukanya kecuali Sayyidina Hamzah. Ini kerana Sayyidina Hamzah juga setandai dengan Sayyidina Umar. Ketika pintu dibuka, Sayyidina Hamzah dan seorang sahabat lagi terus memegang lengan Sayyidina Umar lalu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun bertanyakan akan tujuan kedatangannya dan beliau pun menjawab akan kesediaannya memeluk Islam. Sayyidina Umar memeluk Islam sekitar usia 33 tahun pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Diriwayatkan keislamannya menggenapkan bilangan penganut Islam seramai 40 orang. Mendapat gelaran Al-Faruq. Seusai memeluk Islam, beliau menyatakan cadangannya untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat pun keluar dari Darul Arqam berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW memerintahkan agar dibentuk dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, manakala barisan kedua dipimpin oleh Sayyidina Umar. Mereka bergerak beriringan ke Kaabah untuk berdakwah dan beribadah secara terang-terangan. Ketika kaum Quraisy melihat Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, mereka merasa ketakutan yang tidak dirasakan sebelumnya. Maka pada hari itu Rasulullah SAW memberinya gelaran Al-Faruq.